Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Rosli selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang saya hormati pengerusi dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah Parit 11, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama. Tak lupa kepada penghulu Mahazim selaku penghulu Mukim Hutan Melintang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita dapat bersama-sama hadir pada malam ini, berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala atas maksud untuk kita bersama-sama mendengar peringatan-peringatan yang dapat kita kongsikan daripada peristiwa yang agung, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun kita sebenarnya dah masuk bulan Sya'ban dah, tuan-tuan. Hari ini, malam ni dah dikira 6 Sya'ban. Kirakan kita ni dah nak sampai ke bulan Ramadan dah. Lebih kurang 3 minggu lagi dah. Saya ingin memetik hadis Nabi SAW bila kita berada di bulan Sya'ban ini. Jangan lupa, tuan-tuan. Bulan Sya'ban ini juga ada satu kelebihan yang besar yang diberikan kepada kita, yang dirakamkan. Bagaimana hadis Nabi SAW apabila Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, Ma araka tasumu syahran minasyuhur ma min Sya'ban. Aku tak pernah tengok kamu berpuasa lebih banyak. Dalam sebulan itu, banyaknya kamu puasa berbanding di dalam bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW menjawab, Qala, Dhanika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini, Nabi kata, bulan yang dilalaikan manusia. Maknanya kita ambil lewa lah. Bulan Sya'ban ini. Baina Rajabin wa Ramadan. Antara Rajab dengan Ramadan itu bulan Sya'ban lah. Maknanya kita ambil enting lah. Sya'ban. Mungkin kita fokus Rajab sebab ada Isra' dan Mi'raj barangkali. Sedangkan Sya'ban ini kata Nabi, dia adalah merupakan bulan yang mana
turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Nabi kata bulan Sya'ban ini ialah bulan yang diangkat amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan sekalian alam. Ya? Dan Nabi suka fa'hibbu. Nabi kata aku suka amalan aku diangkat oleh Allah Taala dalam keadaan wa ana shaimun, dalam keadaan aku berpuasa. Jadi kelebihan bulan Sya'ban ini jangan kita lupakanlah tuan-tuan. Ya. Kita pun sedar bahawa bila nak masuk Ramadan ni apa yang terfikir dalam kepala kita tuan-tuan. Nak masuk Ramadan ni apa yang terfikir dalam kepala kita? Apa dia? Tarawih jugalah. Lelaki lain nak fikir dia, yang perempuan lain pula fikir. Bila nak masuk Ramadan ni apa yang fikir? Baju dah tempah belum? Ya. Langsir dah beli belum? Kuih raya dah tempah belum? Ya. Itu sebab Nabi kata bulan Sya'ban ni bulan yang selalu dilupakan oleh manusia. Jadi jangan kita lupa bahawa kita bersungguh-sungguhlah beribadat di dalam bulan Sya'ban ini, tuan-tuan. Ya, ibarat Sya'ban ini ialah kita warm up lah. Amalan kita sebelum nak masuk bulan Ramadan nanti, ni dah mula kita warm up lah. Warm up ni bukan sahaja untuk aktiviti fizikal. Orang nak main bola, kena ada stretching. Untuk aktiviti ibadah pun ada warm up dia. Maka di sinilah kita mulakan. Banyakkan puasa sunat di bulan Sya'ban. Banyakkan kita bersedekah dalam bulan Sya'ban. Banyakkan baca Quran bermula dari bulan Sya'ban. Jangan tunggu bulan Ramadan. Ingat, sepatutnya kita pun dah lewat bulan Sya'ban ni. Mula dari Rejab lagi. Buat macam mana? Rejab pun dah habis. Ya. Tinggallah berapa minggu saja lagi. Jadi diharap apabila masuk Ramadan, kita dah ada istiqamah kita dalam beramal itu. Dia tak adalah sembahyang tarawih tuan-tuan. Tahun ini kita syukur kepada Allah Taala kerana kita diberikan bila SOP yang ada ni dah membenarkan untuk kita solat sunat tarawih di masjid. Jadi rasanya tahun ni ramai dah berkelayakan jadi imam. Pasal tahun lepas ramai dah berpengalaman jadi imam kat rumah. Jadi tuan imam jangan risau. Boleh bergilir 30 imam berbeza dalam setiap malam. Sebab semua dah pengalaman jadi imam Melaka. Tahun lepas tarawih semua buat kat rumah. Bukan kata tarawih, khotib raya pun diorang jadi kat rumah. Jadi jangan risau, sekarang ni dah ada pelapis dah. Ya, imam boleh goyang kaki je kata dia. Kita atur jadual. Tahun ni kita diberi kesempatan dapat sembahyang tarawih di masjid dan juga berbuka puasa pun dibenarkan. Boleh kata hampir kebanyakanlah semua aktiviti. Tadarus pun dibenarkan, qiyamul lail pun dibenarkan. Apa lagi? Berbuka puasa dibenarkan. Yang tak dibenarkan membawang je dalam masjid. Orang tanya, tadarus boleh tak Ustaz? Boleh. Tadarus boleh. Membawang tak boleh. Ini kadang dia kumpul ramai-ramai. Yang baca Qurannya seorang dua. Yang lain tu menyembang. Yang tu tak boleh. Jadi kita ambil kesempatan. Bulan Sya'ban ini bulan yang Allah Ta'ala ganjari kepada kita. 3 minggu berbaki ni lebih kurang tuan-tuan. Belum tentu lagi kita ni dapat rezeki jumpa ni. Belum tentu lagi. Jadi kita doalah. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab dah habislah. Wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta Allah Ta'ala berkati di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Hari ini dapat satu kabar yang sedih. Salah seorang ulama besar, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, meninggal dunia pada hari Jumaat hari ini. Seorang ulama mufassirin. Jadi itulah kita kata bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh menjemput kita. Mudah-mudahan kita berkesempatan bertemu Ramadan ini tuan-tuan. Malaikat maut dah berkira-kira, dah tengok dah.
Yang duk bersandar kat tiang tu tak lama lah tu. Jadi kita pun tak tahu bila giliran kita. Ya, mungkin yang bercakap ini mungkin yang ada di hadapan saya ni wallahualam. Jadi kita terus jelah beramal untuk menuju ke bulan Ramadan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini sebagaimana yang diminta oleh pihak pengurusi dan jawatan kuasa untuk kita sama-sama berkongsi ya, ibrah apa yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tajuk yang diberi kalau ikutkan Isra' Mi'raj ni besarlah, luas. Ya. Cuma disebut, dia kata, kasih sayang Allah terhadap hamba. Betul kan? Maknanya daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kasih sayang Allah kepada hamba-hamba ini. InsyaAllah. Ya? Bagus. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau tak sabit Isra' Mi'raj pun tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memang sayang kita. Memang sayang akan hamba-hambanya. Ya. Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa pun kita, semua Allah Ta'ala beri ganjaran. Hatta ada kalanya manusia melakukan kesilapan pun Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang. Dia boleh hirup udara. Ya. Ada orang yang tak sembahyang. Malam tak sembahyang Isyak. Subuh tak sembahyang. Elok je bangun pagi. Elok bangun pagi. Ya. Siap doa lagi, ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku hari ini, ya Allah. Walhal malam tadi sembahyang pun tak. Subuh pun bangun terlajak. Bangun-bangun udah pukul 8. Ya. Tak apalah. Bukan masuk waktu subuh lagi dah. Dah habis waktu dah. Tak sembahyang. Ya. Itu pun masih lagi Allah bagi peluang. Dia boleh hirup udara Allah Ta'ala. Boleh bernyawa, boleh bernafas. Sayangnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita berbagai peluang ya, kepada kita sebagai hamba-Nya. Tapi kitalah yang tidak mengambil ya, peluang yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Tuan-tuan, contoh yang mudah. Apabila bulan Ramadan tahun lepas kita tak boleh sembahyang tarawih, hanya 3 orang sahaja dibenarkan. Orang merayu-rayu. Bukalah masjid. Ya. Kenapa masjid ditutup? Sepatutnya masjidlah dibuka. Kita bagi tahu ini adalah hasil perbincangan kita semua demi kemaslahatan. Jadi, kita tutup masjid. Bila masjid dah buka, kita jangkakan supaya ramailah yang datang ke masjid. Ya. Mungkin masjid tak muat dah sebab orang rindu nak datang ke masjid. Ya. Rupanya bila buka ke masjid, orang itu juga yang datang. Ada ke orang lain? Ada. Mungkin orang yang baru pindah lah kot. Ya. Tuan-tuan. Jadi, Allah bagi kesempatan kepada kita ni. Ya, nak cerita kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ya, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, tuan-tuan. Ni belum cerita Isra' Mi'raj lagi. Allah bagi peluang. Betapa terbuka luasnya rahmat Allah Ta'ala. Dalam masjid cukup. Tak payah cerita di yang lain. Dalam masjid cukup. Rahmat yang cukup luas. Ya, masuk masjid, dapat pahala. Duduk masjid, niat i'tikaf, dapat pahala. Sembahyang sunat, tahiyatul masjid, dapat pahala. Ya. Duduk pula dalam majlis ilmu, dapat pahala. Ya. Sambil berzikir pula, dapat pahala. Tabung lalu, masuk duit, dapat pahala. Dah lalu belum tabung? Ya. Dalam ni saja banyak yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tuan-tuan. Tapi yang susah juga yang orang nak rebut. Tahu yang susah? Yang susah ni benda-benda dunia lah. Benda-benda dunia ni susah nak dapat. Ya. Tak kiralah harta, wang, pangkat dan sebagainya. Ya.
Sedangkan pahala ni, kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, Allah bagi banyak. Ya. Tuan-tuan balik ni boleh dapat banyak benda yang tuan-tuan boleh bawa balik. Cuma tak nampak lah. Tak nampak. Ya. Kalau kata balik ni, pengurusi akan bagi setiap seorang RM100, rasanya maulah. Ya. Tadi saya rasmikan satu mesyuarat agung masjid. Ya. Masjid dalam daerah kita lah. Daerah Bagan Datuk. Saya rasmikan mesyuarat agung lah. Ya. Dia kata, Ustaz, dia mesyuarat agung dia buat lepas sembahyang Jumaat. Saya pun sembahyang Jumaat sekali. Itu teruslah. Ya. Duduk kat beranda masjid je pun, mesyuarat agung tu lah. Mesyuarat agung masjid, tuan-tuan. Ya. Kalau mesyuarat agung, apa persatuan ke, apa benda, mesti buat meja, elok-elok kursi ni. Masjid. Ya. Saya kata, tak apa. Macam ni lah. Saya pusing masjid, mesyuarat agung macam ni lah rupanya. Saya kata, biasalah tu. Sambil-sambil tu saya kata, kami dah buat macam-macam dah. Dia berkata, kami dah buat macam-macam dah. Ni kami buat notis ni 3 minggu sebelum lagi. Suruh datang. Siap kami tulis ni, makanan, nasi, minyak, lauk ayam disediakan. Rupa itu juga Ustaz kata dia. Saya kata senang je, bukan susah nak bagi orang datang. Nasi memang tak jalan. Ya. Kabul. InsyaAllah, siapa yang hadir, setiap yang hadir kita bagi 100 orang. Jangankan satu rumah tu seorang. Dengan anak, cucu cicit semua datang ke masjid. Ya. Makan ni, kalau takat nasi bungkus, dia pun tak layan. Kurang-kurang kambing golek. Tukar menu, buat kambing golek. Itu sekadar saya cerita. Jadi kita nak orang berebut datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harapkan supaya ramailah orang mengambil peluang, tuan-tuan. Ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kita sedia maklum bagaimana Nabi SAW melalui peristiwa kesedihan. Sebelum di Isra' dan Mi'raj kan Nabi melalui peristiwa kesedihan. Sedih. Nabi bukan tak pernah bersedih, pernah bersedih. Ya. Bahkan bukan itu sahaja, kesedihan membabitkan kematian. Maknanya sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Nabi diuji dengan kematian 2 orang yang disayangi, iaitu bapa saudaranya Abu Talib dan juga isterinya Sayyidatina Khadijah. Sebelum tu tak pernah ke keluarga atau orang terdekat Nabi meninggal? Apa tak pernahnya? Bahkan anak baginda Nabi SAW sendiri pernah meninggal dunia. Tetapi kesedihan yang ini mungkin berbeza dengan situasi yang kesedihan yang lain. Ya. Tuan-tuan, kita nak tengok di sini kasih sayang Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Nabi kekasihnya. Ya. Dalam keadaan kesedihan itu, Allah Ta'ala mengubati kesedihan Nabi dengan membawanya dalam satu perjalanan yang cukup hebat. Sebagai satu perjalanan yang maha agung. Ya. Dia macam kita lah, tuan-tuan. Ya. Kalau tengok pasangan kita sedih, apa kita buat? Tuan-tuan buat apa? Tengok dia monyok balik, muncung, murah. Apa buat? Lantak lah tu. Dah tua-tua, tak ada daya lah nak mujuk dah. Gitu. Dia orang buat apa? Ada dia pujuk? Majid, ada dia pujuk? Bila berada dalam keadaan kesedihan, ya, Nabi SAW dibawa sampai ke peringkat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Soal sama ada bertemu dengan secara itulah Allah Ta'ala ataupun dalam keadaan yang lain, itu kita letak tepi dulu. Benda-benda yang khilaf-khilaf ni kita tak payah panjang-panjangkan. Ya, tetapi dibawa naik sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, hari ini kalau kita kesedihan, ada tak kita dipanggil bertemu Allah Ta'ala?
Ada tak? Sebelum ni ada yang mengaku. Ya? Dia kata saya dah naik ke langit dah. Ya? Rupanya ada yang lagi hebat daripada angkasawan negara. Dia naik ke langit tanpa payah pakai pakaian angkasawan. Ayah Pin. Kita walaupun dalam keadaan apa, kita nak merawat kesedihan kita, tuan-tuan. Ni ibrah pertama, pengajaran. Hikmah yang kita boleh ambil pertama, atas dasar kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Nabi dalam keadaan kesedihan, Allah Ta'ala bawa naik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah rakam dalam ayat yang pertama surah Al-Isra untuk cerita tentang Isra. Adapun cerita tentang Mi'raj Allah rakam dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Tuan-tuan boleh buka. Nak merawat kesedihan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala bawa. Hari ini kalau kita di Rundung Malang, ada tak Allah Taala panggil kita, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Sedih, dalam keadaan down, dalam keadaan diuji, ya? Lalu kita pun kata, semalam aku Allah Ta'ala panggil naik ke langit. Ada? Kalau ada yang mengaku malam ni, jenuh lah. Tapi sedar tak tuan-tuan bahawasanya, walaupun memang tidak adalah kita sebagai manusia biasa ni, kan sebagaimana yang Nabi lalui, kerana itu mukjizat Nabi. Kita takkan lalui. Tapi sedarkah kita bahawasanya, apabila kita di Rundung Malang, memang kita takkanlah naik bertemu Allah Ta'ala. Tetapi apa yang kita nak ambil daripada peristiwa itu, situasi Nabi itu diangkat bertemu Allah Ta'ala, ialah apabila kita di Rundung Malang, kita diuji, kita dihimpit, dilanda musibah, kita rasa down, kita rasa macam dah tak ada apa dah, maka yang ubatnya, yang mengubati kemurungan kita, yang mengubati ujian pada diri kita, yang mengubati keresahan dalam diri kita, pastikan kita letakkan tidak ada lain melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh mengubati keresahan kita. Itu yang pertama. Tapi takkan sama dengan Nabi. Ya, takkan sama. Tetapi Allah bagi tahu bahawasanya walaupun kita tak naik bertemu sebagaimana Nabi bertemu Allah Ta'ala, tetapi sedarkah kita Allah sebutkan dalam Al-Quran betapa rapatnya, dekatnya Allah dengan kita. Tuan-tuan ada rasa tak kita dekat dengan Allah Ta'ala? Ada rasa tak? Bila? Baru sebentar tadi. Sedar ke tak sedar, tuan-tuan? Bila? Baru sebentar tadi. Masa bila? Ya, waktu sembahyang tadilah. Waktu sembahyang tadi itu kita dekat dengan Allah Ta'ala. An ta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu. Kalau kita sembahyang, anggaplah bahawasanya Allah, kita ni melihat Allah Ta'ala. Seolah Allah di depan kita ni. Sembahyang ni, Allah di depan kita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ataupun setidak-tidaknya kamu rasakan bahawa Allah sedang memerhatikan kamu masa itu. Sebab tu Allah kata wa iza sa'alaka ibad, Allah akan perkenankan doa kita. Jadi sebab itu apabila kita melalui fasa-fasa ujian daripada Allah Ta'ala. Nabi diuji, tuan-tuan. Pertama, kematian bapa saudara tersebut. Yang kedua, kematian isteri tercinta Sayyidatina Khadijah. Yang ketiga, Nabi diuji dengan dakwahnya di Taif tidak diterima. Dibaling dengan batu, berdarah, luka dan sebagainya. Sehingga Nabi merayu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya. Kemudian yang keempat, apa dia? Nabi diboikot. Nabi diboikot. Riwayat menyatakan Nabi diboikot selama 3 tahun, tuan-tuan. 3 tahun. Sehingga terputus bekalan makanan. Ada yang tak dapat makan, ada yang tak dapat ubah. Tuan bayanglah, seorang Nabi diboikot. Itu Nabi, kekasih Allah, Rasulullah SAW sendiri. Kita ni tak tahulah, tuan-tuan. Kalau saya lah datang, tuan-tuan boikot, tak tahulah. Memang tak datang dah. Pengurusi kata, jemput Ustaz ceramah Isra Mi'raj kat masjid kami. Datang-datang tak ada seorang pun datang. Dengan pengurusi-pengurusi pun lebih. Contoh je. Ni ramai ni, Alhamdulillah, ni ramai. Ya. Saya kira-kira ni ada 1000 ni, termasuk dekat rumah. Ya. Datang-datang, pengurusi je. Mana yang lain? Tak tahulah Ustaz. Saya dah iklankan dah, poster dah keluar. Tak ada siapa pun datang. Dia dengar-dengar dia mau boikot kot. Rasa-rasa saya nak ceramah tak tuan-tuan? Bengkak bengkak. Rasa bengkak ni, ya Allah. Aku datang jauh-jauh, demo tak mau dengar. Itu kita manusia biasa ni, Nabi SAW orang yang boikot. Itu 4 kesedihan. Kesedihan Nabi, Allah ubah. Kesedihan kita pun ada jalan penyelesaiannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan panduan diri kita tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyelesai segala masalah. Letakkan Allah Ta'ala di dalam hati kita ni, tuan-tuan. Letak. Jangan dalam hati kita ni dunia. Bila dalam hati kita ni dunia, tuan-tuan, habis. Merintihlah di hadapan Allah. Merintihlah kita di hadapan Allah Ta'ala. Nescaya kita selamat di kalangan manusia atau di tengah-tengah manusia. Tapi kalau kita merintih di hadapan manusia, maka kita sebenarnya jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rintihlah dengan Allah Taala. Allah sentiasa mendengar hamba-hambanya yang memohon pertolongan kepadanya. Itu yang pertama. Duduk 2 jam. Dia boleh duduk 2 jam. Dia punya sembang dia tu boleh buat 1 buku. Dia punya sembang dia tu kejap topik ini, kejap topik itu, kejap topik ini. Bukan cerita Malaysia aja, sampai cerita Amerika, cerita luar negara, England, semua masuk. Boleh buat 1 buku. Dia punya tenang itu. Ada orang yang tenang dia, bahagia dia kalau dia dapat makan angin. Lepak, ambil angin. Ada orang tenang bahagianya dengan dengan lagu. Dia serabut. Pasang lagu kuat-kuat, dung dang. Orang lain bingit telinga, dia relax. Tenang. Lega rasanya. Macam-macam. Imam Ghazali kata ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki itu kita boleh dapat ketika mana kita berada di puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali kata. Jadi carilah penyelesaian yang betul. Yang mana tidak ada penyelesaian yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang pertama. Tuan-tuan, yang kedua yang saya nak bawa daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dalam erti kata kasih sayang Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, ini hadis sahih, juga cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Hadis sahih Bukhari, hadis 3598. Daripada Anas bin Malik. Panjang hadis ini. Ini cerita ketika Nabi naik ni. Nabi naik, Nabi bertemu Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim, sampailah Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak ni Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi lain.
Kemudian apabila Nabi selesai bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, disebut dalam hadis, falamma tajawaztu baka, falamma tajawaztu baka. Apabila aku dah selesai, maka Nabi Musa alaihissalam menangis. Menangis. Nabi melihat Musa alaihissalam menangis. Qila lahu ma yabkika, dia tanya, kenapa kamu menangis? Ya. Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Maka Nabi Musa berkata, qala abki li anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannah. Ya. Min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Nabi Musa kata, sesungguhnya orang ini, pemuda ini, Nabi Muhammad lah, dia kata, pemuda ini, bu'itha ba'di, diutuskan selepas aku. Selepas, maknanya Nabi Muhammad diutuskan selepas Nabi Musa. Maknanya Nabi Muhammad ni kemudian lah. Ya. Tapi, yadkhulul jannah min ummati aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Umatnya masuk syurga lebih dulu daripada maknanya umat Muhammad lah, kita lah. Ya. Lebih dulu masuk syurga dan lebih ramai masuk berbanding umat-umat mereka. Kasih sayang Allah Ta'ala, lebihnya kita ni sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah rasa bengkak tak hati orang potong queue? Pernah tak? Biasanya kat mana orang potong queue? Traffic light kadang-kadang, traffic light lah. Contohlah. Ya? Traffic light kat mana biasa? Kat sini tak ada sangat traffic light. Kat Simpang 4. Kemudian dekat depan ladang sana tu. Ya. Kita dah betul-betul tiba-tiba dia potong ambil lain kiri. Lampu hijau je. Dia potong kiri. Terus. Kita berasa memang nak maki ke apa tak tahu, cakap dalam hati. Aku tunggulah turn daripada belakang, udahlah jam teruk. Ya. Ni masa ni jalan tengah buat sibuk dulu kan. Kali kejap tutup kejap, satu lorong panjang. Ya. Mari kawan tu dia potong gitu je masuk. Masa tu nak menyumpah, nak apa semua keluar. Rasa bengkaknya hati ni. Rasa macam, begang lah. Jenuh aku tunggu lama-lama. Senang-senang je dia potong. Ya. Geram-geram, dia ambil gambar. Dia send ke JPJ. Puas hati aku, kata dia. Ya. Itu perasaan orang yang kita kata potong queue lah. Ya. Ini bukan turn kamu. Tapi kamu ambil potong turn orang lain. Marahlah orang lain. Seolah-olahnya begitulah kita ni umat Muhammad, tuan-tuan. Kita ni umat yang last sekali. Umat terakhir lah. Umat akhir zaman. Tapi kita masuk syurga dulu. Daripada umat-umat yang terdahulu. Ya. Kita ni umat yang orang kata apa? Nabi Musa ada umat dia. Nabi Ibrahim ada umatnya. Nabi Saleh ada umatnya. Nabi Hud ada umatnya. Semua Nabi ada umat-umat masing-masing. Tapi kelebihan kita masuk syurga dahulu. Mereka tunggu lama daripada kita. Hanya masuk masjid, datang lewat, dapat suh depan. Yang datang awal, tak dapat suh depan. Tapi selalunya tak jadi macam tu. Sebab yang datang awal itu, dia tak duduk depan. Dia duduk belakang. Dia masuk tu bukan sebab dia nak dapat suh awal. Dia nak dapat landing sandar ke dinding. Tu duduk belakang. Jadi begitulah dikeluarkan untuk manusia. Selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, tugas menyampaikan risalah Islam itu bukan pada Nabi lagi dah. Tertanggung kepada kita ni. Kita ni melaksanakan tugas sebagai seorang Rasul, iaitu menyampaikan risalah Islam. Kalau umat-umat sebelum ni, hanya Rasul dan Nabi. Tapi kita menyampaikan risalah Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW. Apa dia? Kita ni
Doa je dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan kalau umat terdahulu, Allah Ta'ala bagi tahu, kamu doalah kepada aku. Kamu doa je lah kepada aku. Aku akan kabulkan. Tapi Nabi, pada Nabi ni. Tetapi untuk umat Muhammad, kita semua ni, siapa-siapalah umat Muhammad ni, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan kabulkan. Astajib lakum. Aku akan kabulkan. Lebihnya kita berbanding umat lain. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita hamba-Nya. Itu belum cerita nanti, lepas ni saya nak cerita tentang sembahyang. Ini yang paling besar, tuan-tuan. Ini yang paling besar. Kurang apa dah? Sekejap. Kurang apa ni? Terdahulu. Kita tengok. Berapa banyak kaum-kaum Nabi yang terdahulu yang musnah. Yang musnah sekelip mata kerana apa? Enggan beriman kepada Allah Ta'ala. Tolak dakwah Nabi, Allah hapuskan sekelip mata. Bukan kata orang sekeliling, bahkan yang terdekat dengan Nabi. Nabi Nuh AS. Anak-anaknya tidak beriman. Isteri tidak beriman. Sekelip mata. Begitu juga Nabi-Nabi yang terdahulu. Tapi kita ni tuan-tuan, Allah masih bagi ruang. Allah masih lagi bagi ruang dan peluang kepada kita. Walaupun kita melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, Allah belum lagi bayar cash. Ada kalanya Allah Ta'ala tangguh hingga ke hari kiamat. Supaya apa? Bagi peluang kita masih lagi boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad. Ni kita lah, atas kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita lah pula tinggal, adakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas sebab dikurniakan sebagai umat Muhammad SAW? Atas kita lah pula tuan-tuan. Adakah kita bersyukur dilahirkan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang kedua yang kita boleh ambil iktibar daripada Isra Mi'raj berkaitan dengan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Yang ketiga yang saya nak bawa tuan-tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita semua sedia maklum bahawa dia adalah merupakan peristiwa yang menduga keimanan. Menguji keimanan kita. Yang menyampaikan kisah daripada Mekah, Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis naik ke atas Sidratul Muntaha, dan turun balik ke Mekah. Yang cerita kisah itu, daripada A to Z, yang sampai kepada masyarakat. Lamma kazzabtani Quraisy, kumtu fil hijr. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy ini dalam satu hadis Nabi, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dia kata, ketika mana ketika mana orang-orang kafir Quraisy mendustakan aku, maknanya tak percaya apa yang Nabi cerita. Kazzabtani Quraisy, kumtu fil hijr. Aku berdiri di atas hijr Ismail. Maknanya Nabi sendiri cerita benda tu. Nabi sendiri yang cerita kisah Isra Mi'raj ni. Bukan orang lain. Yang mana Nabi ni memang orang tahu dia tak pernah menipu pun. Orang tahu dia tak pernah cerita benda dusta. Tetapi kisah Isra Mi'raj Nabi yang lalui, dan Nabi sampaikan, Nabi cerita apa yang dilalui, orang tak terima. Akhirnya mereka tetap, orang Quraisy kata kazzabtani Quraisy. Orang kafir tetap tidak menerima apa yang Nabi sampaikan. Fajallallah, maka Allah Ta'ala memperlihatkan di hadapan mata Nabi SAW apa yang tergambar masa perjalanan dia. Itu mukjizat. Tuan-tuan,
Nabi yang sampaikan, orang tak boleh terima. Itu batang tubuh Nabi yang cerita. Hari ini, bab iman ini, sehingga disebutkan dalam riwayat bahawa ada di kalangan yang kafir Quraisy memang tak terimalah, mentah-mentah tolak. Yang sudah beriman pun mereka dah mula ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi atas cerita yang Nabi sampaikan. Apatah lagi hari ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak ada. Yang menyampaikan kebenaran kita-kita ni lah tuan-tuan. Yang nak menyampaikan Al-Quran, kitalah. Yang nak menyampaikan risalah Islam, kitalah. Yang nak menyampaikan kebenaran, kitalah. Orang biasa ni. Yang pangkat orang awam ni, kita. Tuan-tuan bayang bagaimana ujian keimanannya. Sementara Nabi yang cerita pun ada orang yang masih lagi tolak, tidak beriman. Apatah lagi hari ini ujian keimanan yang besar. Tuan-tuan, jaga ujian ini. Cukup dahsyat. Nabi sebut badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segeralah kamu beramal. Kerana akan tiba satu masa nanti wujudnya akan datang fitnah, ujian yang dahsyat ibarat pada waktu malam yang gelap. Kita tak nampak. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran. Atau yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan datang nanti pada waktu pagi dia beriman. Petangnya dia kafir. Ataupun petang beriman, besoknya dia kafir kepada Allah. Yabi adinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapat habuan dunia. Ujian iman hari ini, tuan-tuan. Dahsyat. Jadi kita hati-hati, tuan-tuan. Macam-macam. Ya. Dengan zaman yang semakin terbuka, media sosialnya, teknologi yang semakin canggih, rancangan-rancangan yang ada di televisyen, semua itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi keimanan kita. Mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi keluarga kita. Jaga. Ya. Kita pun sedia maklum. Sekarang ni kita diuji dengan wabak COVID. Ya. Itu pun macam-macam dah. Yang ini kata macam tu. Yang ini kata macam ni. Yang ini kata ini semua mengarut, ini semua agenda macam-macam. Ini macam. Belum datang lagi Dajjal yang betul. Belum datang Dajjal yang betul-betul. Tergugat keimanan kita. Ujian harta benda pun kita tewas. Ujian pangkat pun kadang-kadang kita tewas. Ujian anak isteri pun kadang-kadang kita tewas. Apa lagi? Ujian kesenangan pun kadang-kadang kita tewas. Belum lagi dihantar ujian adanya Dajjal. Jadi keimanan kita jagalah sebaiknya supaya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar pelihara keimanan kita, tuan-tuan. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, bagaimana kasih sayang Allah Taala, Nabi sedih, Allah panggil dia naik atas. Maknanya kalau kita berderundung malang, kita menghadaplah Allah Subhanahu Wa Taala, merintihlah di hadapan Allah Taala. Yang kedua apa tadi saya kata, kelebihan kita sebagai umat Muhammad SAW. Ya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa menangis mengatakan bahawasanya betapa besar ni kelebihan umat kamu ni. Ya, masuk syurga banding umat-umat yang lain. Yang ketiga saya nak sebut kata akidah kita ni jaga, peliharalah elok-elok. Yang keempat, ini yang kemuncak lah. Yang keempat ni yang kemuncak. Ya. Apa dia? Sembahyang. Inilah asas segala-galanya. Sembahyang ni juga ada nilai kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan. Kita sedia maklum bahawasanya apabila Nabi SAW naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kemuncaknya ialah dianugerahkan dengan perintah solat. Ya. Dianugerahkan dengan perintah solat.
Sebagaimana yang kita dapat hari ini. Hari ini, kita dapat yang ada ni 5 waktu. Sedangkan yang asalnya Nabi terima daripada Allah Ta'ala pada awalnya, ialah 50 waktu. Sebagaimana yang disebut oleh hadis Nabi SAW, ya, dalam hadis Sahih Muslim, hadis bilangan 234. Hadis tentang Isra Mi'raj juga. Nabi SAW kata, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً fi kulli yaumin wa lailatin. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada aku, memfardukan 50 waktu sembahyang fi kulli yaumin wa lailatin. Pada setiap hari, siang dan malam. 50 waktu, tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah tahu. Allah tahu kemampuan kita. Masakan dia bagi 50 waktu tu, saja-saja dia tahu kita tak mampu, dia bagi 50. Allah yang cipta kita, Allah tahu kemampuan kita. Ya. Adakah kita nak kata, takkan Allah tak tahu? Kita ni boleh 5 waktu je, dia bagi 50 buat apa? Takkan kita nak kata begitu? Nak menunjukkan betapa Allah ada rasa kasih sayang Allah dengan hamba-Nya. Ceritanya panjang lah. Nabi turun jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, banyak ni. 50 ni banyak. Sembahyang 50 waktu. Umat aku, kaum Bani Israel, yang gagah-gagah ni, yang hebat-hebat ni, tak mampu. Umat kamu yang taklah gagah. Umur pun tak berapa nak panjang. Penyakit banyak tu. Kencing manis, itu saja saya tambah lah. Kencing manis lah, gaut lah, apalah. Ya. Semayang pun tak boleh nak duduk, nak berdiri. Ya. Umat aku yang gagah-gagah, Bani Israel, tak mampu. Ini kan pula umat kamu. Ya, umat Nabi terdahulu, umurnya panjang-panjang. Kita ni ikut umur Nabi 63. Lebih-lebih subsidi. Ya. Ramai dah ni. Habis dah kota 63. Ya. Tadi pengusi sembang dia kata, nampak gayanya, terpaksalah terima hakikat. Syarat sekarang ini, untuk pemilihan jawatan kuasa karyah yang baru, syaratnya 70 ke bawah. Bukan saya yang tetapkan, itu ibu pejabat. Ya. Pemilihan pula secara online, maknanya masuk IC. Dia detect tu. Kalau IC-nya lebih 70 dah, dia reject, dia tak boleh masuk dalam sistem. Tak apa, jangan risau. Boleh lantik sebagai penasihat ke. Jadi apa? Orang kata apa? Menteri mentor ke. Istilah macam tu lah. Penaung ke, penasihat ke. Ataupun jawatan kuasa, tugas-tugas khas ke. Teknikal ke. Ya? Ataupun lembaga penasihat masjid ke. Apa-apalah yang tak ada dalam, orang kata apa? Termaktub dalam peraturan jawatan kuasa masjid tu lah. So kita kena support lah. Ya, InsyaAllah ada je pelapis yang risau. Ya. Apa ke tadi ceritanya? Dah sampai ke jawatan kuasa masjid pula lah. Ya. Sembahyang. Dia sembahyang. 50 waktu. Asalnya kita dibagi 50 waktu. Kasih sayangnya Allah Ta'ala. Nabi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, banyak tak mampu umat kamu ni. Ya. Nabi kata, qala rji' ila rabbik. Kamu jumpa Allah Ta'ala balik. Balik. Naik jumpa Allah Ta'ala. Fas'alhu takhfif. Kamu minta kurang. Minta kurang. 50 tu mintalah kurang. Daripada 50, kurang. Ambil sampai 5 waktu. 5 waktu pun Nabi Musa kata banyak. Nabi malu dah segan. Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku dah banyak kali dah ulang-alik bertemu Allah Ta'ala, sampai aku rasa malu dah, Nabi kata. Itu pun dalam satu hadis Nabi, dalam potongan hadis ini jugalah. Ya. Hadis yang panjang ni, Nabi kata, Ya Muhammad, inna'unna khumsun salawat kulla yaumin wa laylatin likulli salatin ashrun. Allah kata kepada Nabi Muhammad SAW, ya wahai Muhammad, walaupun
solat yang 50 tu jadi 5 waktu, maknanya sebenarnya sembahyang ni satu hadiah. Hadiah, tuan-tuan. Memanglah kita nampak dia satu perintah. Tetapi sembahyang ni hadiah. Kenapa saya kata hadiah, tuan-tuan? Kenapa sembahyang ni satu hadiah? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang bagi menghadap. Allah panggil menghadap nak bagi sesuatu. Bila kata bagi sesuatu ni hadiah. Dan sembahyang ini juga adalah merupakan, kita kata hadiah kerana apa? Kerana dia adalah perhubungan, alat, ibaratlah perumpamaan, alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang ni lah alat komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala ni sembahyang. Orang bagi hadiah banyak. Tiba-tiba kita kata, banyak sangat hadiah ni. Lepas tu kita pulang balik. Rasa-rasa macam mana perasaan kita? Saya nak balik nanti, tuan-tuan bagi nasi bungkus 50 kat saya. Contoh je lah kan. Banyak sangat ni. Tak apa. Memang kami memang bagi setiap seorang 50 ni. Contoh je. Ustaz ambil. Kita sampai tengah jalan, tak sedap pula 50. Banyak sangat ni kata. Patah balik. Inilah saya pulangkan 10. Tinggal 40. Tengah jalan, terfikir lagi, 40 ni pun banyak juga ni. Patah balik. Ambil lagi tadi 10 ni. Tinggal 30. Tengah jalan, rasa banyak juga lagi ni. Patah balik. Rasa-rasa, siapa yang malu kat situ, tuan-tuan? Siapa yang rasa segan dah? Sama ada tuan-tuan yang rasa segan atau saya yang rasa segan dah? Saya yang rasa segan ke tuan-tuan rasa segan? Saya lah rasa segan lah. Orang dah bagi kita, memang dah hajat nak bagi. Kita pula, tak payah. Tak, kami memang bagi ni ustaz, untuk ustaz special ni. Lauk yang diorang makan ni tak sama dengan lauk yang saya bungkus untuk ustaz ni. Ustaz punya lain ni ada kambing apa benda dalam ni. Demo ni biasa je lauk ikan rebus je. Begitulah keadaannya, seolah-olah begitulah tuan-tuan. Allah bagi pada kita sebenarnya hadiah tu bernilai 50. Jadi bila kurang, kualitinya sama ke tidak? Saya kata macam inilah. Tuan-tuan bagi saya 50 biji durian. Senang, durian lah. Kemudian, daripada 50 tu, tinggal 5 je. Saya kata, tak apalah 50 ni saya pulang balik. 5 je. Agak-agak berkurangan tak kualiti dia? Durian dia ada 50. Semua sedap-sedap ni. Semua sedap-sedap. Semua sama, sedap-sedap. Tak ada beza. Ini musangking, ini durian kampung. Ini durian halus kecil, tak ada. Semua sama. Semua musangking contohnya. 50 biji itu musangking. Saya pun rasa banyak, saya pulang balik nak. 40 biji. Tinggal 5 biji. Kualitinya kurang ke tak? Kuantiti kurang lah. Tapi kualitinya kurang tak? Asalnya kita ada 50 durian yang sedap. Tetapi saya pulangkan 40, tinggal 5 je durian yang sedap. Berkurang tak kualitinya? Ada 50 durian yang sedap, saya tolak 40, tinggal 5. Berkurang tak? Jenuh tuan-tuan ni. Okey, saya kata 50 durian yang sedap dengan 5 durian yang sedap, mana lagi bagus? Senang cerita macam itulah. Tak faham juga, tak tahulah. 50 biji durian yang sedap dengan 5 biji durian yang sedap, mana yang lagi bagus? 50 lah. Nampak benar zuhudnya kata 5 biji ustaz yang sedap. Yalah, dah tinggal 5, sepatutnya kita ada 50 durian yang sedap. Tiba-tiba pulang 40, tinggal 40 pula. Pulang 45 lah. Tinggal 5. Maknanya yang sedap tu ada 5 lah. Sikit je lah. Tetapi dalam bab sembahyang ini,
Walaupun Allah kata aku bagi 50, kamu naik minta kurang. Sampai 5 waktu. 5 waktu itu, Allah kata apa? Likulli salatin ashrun. Kamu sembahyang satu waktu 10 kali ganda. Sembahyang satu waktu 10 kali ganda. Ibaratnya 5 biji durian tadi, tu mudah ceritalah. 5 biji durian tu, dia punya power sebiji tu macam 10 biji durian. Macam itulah. Makan sebiji durian seolah-olah macam makan 10 biji durian. Tu nak bagi faham lah. Kalau tak faham juga tak tahulah. Nampak benar dah lapar lah tu. Faham tak tuan-tuan? Nabi kata likulli salatin ashrun. Satu waktu Allah kata ni, kasih sayang Allah Ta'ala, walaupun aku bagi kamu 5 je, tetapi seperti kamu sembahyang macam 50 juga. Sebab apa? Sebab kamu buat satu waktu, aku gandakan 10. Likulli salatin ashrun, 10. Kalaulah dibuat package macam ni tuan-tuan. Ni saja, ni bukan pasal itu lah, tapi saja saya buat perumpamaan lah. Katalah dia buat paket macam ni. Okey, ini ada satu perintah sembahyang. Nabi buat turun. Ini saya tak nak cerita Nabi lah. Kita di luar daripada kisah itulah. Kita andaikan kerja lah. Kita tak kata sembahyang, dia kata. Okey. Ini kerja ada 50 kerja, tugasan yang kamu kena buat. Kalau kamu dapat buat semua, maka aku bayar RM50. 50 RM50 lah. Okey. Ataupun satu lagi pilihan, kamu buat 5 je kerja. 5 je kerja, tapi aku bayar 50 juga. Kerja yang 5 itu meliputi seolah-olah 50 kerja. Kalau saya bagi macam tu pada tuan-tuan, tuan-tuan pilih yang mana? Faham tak ni? Saya bagi satu. Okey, Ji, ini tugas pengurusi masjid. Senang cerita lah. Yang rapat dengan kita ni masjid lah. Okey, Ji, sebagai pengurusi masjid ni saya bagi 50 tugasan. Haji buat 50, saya bayar RM50. Mudah faham lah. 50, tenang. Okey. Ataupun pilihan kedua, Haji buat 5 je tugasan. Tapi 5 ni saya bayar RM50. Maknanya Haji buat 5, selesai tanggungjawab Haji. Yang ini pun Haji buat 50 kerja, selesai tanggungjawab. Tapi yang ini 50 tugasan, saya bayar 50. Yang ini Haji buat 5 je tugasan, tapi saya tetap bayar 50. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Macam mana? Dua-dua? Oi, dahsyat. Pilih yang mana? Buat 5 dapat RM50. Yang 50 dapat RM50 tak nak? Tak nak? Itulah nilai kita sebenarnya tuan-tuan. Punya sayangnya Allah Ta'ala dengan kita. Buat sikit sama macam banyak. Siapa yang tak nak? Tuan-tuan beli satu barang, percuma 10. Beli satu barang, percuma 10. Pernah dapat tak kat dunia ni, tuan-tuan beli apa? Beli satu barang, dia bagi 10 percuma. Ada? Ada dapat? Tak dapat. Beli kereta, beli satu percuma 10. Ada? Tak ada. Beli roti canai sekeping. Ni bungkus roti sekeping. Okey. Ni saya bagi percuma 10 lah. Ada pernah dapat? Dia bagi percuma 10. Habis tinggi pun sekeping je lah dia bagi. Tu pun nasib-nasib kedai nak tutup dah. Ji, kedai nak tutup dah ni. Habiskanlah lagi sekeping ni lagi ni. Habis lah. Okeylah habis. Itu pun dia kira cas juga. Cuma bayar separuh harga je kata. Ni satu ni saya kira cincai lah. Separuh dah lah. Saya kira ni harga RM2. Dah bagi RM1 dah lah. Allah bagi 1, 10 dapat. Sayangnya Allah Ta'ala dengan kita. Itu pun 5 yang kita dapat ni pun orang buat main-main ni.
Tahu buat main. Dapat 5 yang Nabi bersusah payah turun naik. Kita buat main-main ni. Alah, semayang. Relax lah, nanti lu semayang. Alah, semayang. Ada orang yang suka-suka hati tinggalkan semayang. Ada orang yang tak semayang langsung. Ada orang yang bukan kata tak semayang, tak tahu pun macam mana cara nak semayang. Tuan-tuan bayang, Allah sayangkan kita, Allah terima bagaimana Nabi minta kurang sehingga 5, dapat ke kita buat endah tak endah. Ya? Kita kalau majikan, anak buah kerja apa itu, kan? Kita kata kamu nak dapat gaji, kerja betul-betul. 8 masuk, 5 petang balik. Ini masuk ikut dan pukul 10 pagi baru masuk. Lepas tu balik pun pukul 3 petang dah keluar suka hati nak ke sana ke sini. Kita sebagai majikan, kita pun rasa, aku rasa macam nak buang ini. Allah Ta'ala masih sayang. Masih lagi orang yang tak sembahyang, ada tuan-tuan tengok kaki dia patah. Ada. Mungkinlah ada 1-2 lah. Tapi tak adalah. Dia tak sembahyang, terus besok dia tak boleh bangun. Dia tak sembahyang, terus besok mata dia buta. Dia tak sembahyang, terus dia keluar rumah, aksiden. Ada. Ada. Kadang-kadang dia masih hidup, masih bernafas lagi. Tengok, walaupun kita tak betul-betul ambil sembahyang tu sebagai perintah, Allah masih lagi sayangkan hamba ni. Kita ni tak tahulah jenis manusia macam mana, tuan-tuan. Sebab itu, Allah Ta'ala, Nabi ajar supaya kita didiklah anak kita dengan sembahyang. Muru auladakum bisolat. Ajar anak kita sembahyang. Ini nak terapkan, tuan-tuan. Kita ni lah role model kepada anak-anak kita. Kita lah yang role model kepada anak-anak kita. Kita nak ajar sembahyang. Kita pun tak sembahyang, nak ajar anak kita sembahyang. Ayah lain, ayah dulu tak ngaji sekolah agama. Bukan soal sekolah agama tak sekolah agama. Sembahyang ini wajib atas siapa-siapa sekalipun. Rosaknya manusia kerana kita tak jaga sembahyang, tuan-tuan. Rosaknya akhlak kita kerana tak jaga solat. Jaga baik. Sebab apa? Sembahyang itu as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Kalau tiang masjid ini, tuan-tuan, retak, pecah, kita pun biar, jawatan kuasa masjid pun biar, tak repair, lama-lama dia akan sengit, lama-lama dia akan condong, lama-lama dia akan roboh, lama-lama bukan tiang sahaja roboh, dengan bangunan-bangunan ini pun akan runtuh. Dan kalau ada orang dalamnya, dengan orang-orang tu sekali akan terkambus. Begitulah kita. Bila sembahyangnya kita tidak jaga, lama-lama dia condong, dia rosak, lama-lama dia akan menghempak habis diri kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, tuan-tuan, tentang sembahyang yang saya nak bawa, yang paling asas, yang mendasar dalam diri kita. Jadi jagalah sembahyang ini dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Sembahyang inilah yang akan membentuk pribadi diri kita. Kalau kita jaga sembahyang kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dan memelihara kita. Dan satu lagi, tuan-tuan, saya nak tutup. Bukan sahaja sembahyang, ni sambungan daripada hadis tadi tu yang kata, Nabi kata likulli salatin ashrun itu, Nabi sambung lagi, Nabi kata man amma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niatnya dalam hati nak buat baik tapi dia tak buat, kutibat lahu hasanah. Punya kasih sayang Allah Taala. Dahlah dia bagi buat satu sembahyang, aku ganjarkan 10 kali ganda. Kalau kamu berniat dalam hati nak buat baik, falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Kita tak buat. Kita dah niat nak buat tapi tak buat. Allah bagi, tulis dah satu pahala kebaikan. Lepas isyak ni aku ingat nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Dengar ustaz ni bagi ni semangatlah aku nak sembahyang ni. Sebelum ni habis je assalamualaikum aku belah. Dah niat dah ni. Kobah-kobah. Habis sembahyang, mesti kata, jom makan sini ni sini jamuan. Dia pun dah lupa dah tadi. Sembahyang sunat dah lupa dah.
Dia pun terus makan sedap lah apa, dia pun balik rumah. Baru teringat, tadi aku teringat nak sembahyang sunat. Lupalah pula. Udah pengusi khabar kata, turun, jom makan, aku terus makan. Pahala dia dapat dah. Tapi janganlah itu saja hari-hari. Niat saja. Amal nyidak juga. Kemudian apa lagi? Fa'in amilaha kutibat lahu asyra. Kalau dia buat pula. Tadi cerita sembahyang. Buat satu, Allah bagi 10. Ini buat benda baik. Apa-apalah benda baik. Yang mudah-mudah. Kutibat lahu. Kalau dia buat pula, maka disebut kutibat lahu asyra. Aku gandakan 10 kali ganda. Allah Akbar. Udahlah sembahyang buat 10 kali ganda. Buat benda baik pula Allah gandakan lagi 10. Tak sayang lagi ke Allah Ta'ala dengan kita ni tuan-tuan? Hati rasa. Sebab itu jangan ada detik dalam hati kita. Kita kata, Allah ni tak pandang aku dah. Jangan detik dalam kita, aku dah berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan. Ya? Sampai ada orang yang isytihar keluar Islam. Ada dapat tuan-tuan? Video tu? Ada? Ada? Saya tak nak sebut lah. Tuan-tuan kata dah ada tu, main tuan-tuan follower dia lah kot. Ya? Saya tak dapat. Saya dengar-dengar cerita orang ya. Tu saya tanya tuan-tuan, saya pun tak tahu nama dia apa kan. Ya? Itu hilang, dah hilang dah. Dah hilang kita punya rahmat dengan Allah Ta'ala. Kita dah berputus asa dengan Allah Ta'ala. Sampai sanggup isytihar, dia dah keluar Islam. Jadi itulah tuan-tuan, betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Banyak kalau kita nak tengok. Bukan sekadar kisah Isra Mi'raj ni kita dah kupas tadi. Banyak yang kita boleh ambil. Ya? Bahkan dalam situasi yang biasa ni pun, sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita. Ya? Allah Ta'ala dekat dengan kita. Allah Ta'ala sentiasa memanggil kita. Kita je kadang-kadang buat sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya dapat bincangkan pada malam ini bermanfaatlah kepada kita semua, khususnya kepada saya yang bercakap dan kita semua yang hadir pada malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelemahan dan kekurangan atas diri saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.